أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita antara yang terpilih lah, kita yang terpilih oleh Allah dalam masa yang kita ada kat dunia ni untuk berkumpul pada hari ini 3 Syakban. Masya Allah, 3 Syakban dah masuk bulan Syakban. Kita tak lama lagi lepas bulan Syakban, bulan Ramadan. Jadi sebagai orang Islam, tak patut kita tak tahu bulan-bulan yang dalam Islam. Apa bulan pertama dalam Islam? Siapa ni? Seorang ini bagi orang yang dah lama ni Islam patut tahu bulan pertama dalam Islam bulan apa? Bulan Islam yang pertama. Bulan orang selalu nyanyi ni bila berarak tu, satu Muharram. Satu Muharram detik permulaan. Satu Muharram bulan Muharram insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita lanjutkan lagi majlis ini, kita elok kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Sebelum tu kami nak raikanlah semua yang datang, Kak Fika, Kak Aisyah Izara, Sis Aisyah Izara, Nur Hidayah, Kak Zani kita, Aida, Alhamdulillah memantau online bersama Kak Nurain, Sis Kak Nurain kita dan Kak Nur Hafiz Zalia. Alhamdulillah. Jadi kan Allah, kami nak persilakanlah kalau ada salah seorang sitok yang sudi untuk disemak je lah, membimbing bacaan Fatihah dan sama-sama kita semak bacaan Fatihah sama-sama lah insyaAllah. Siapa yang nak mau volunteer insyaAllah? Kak Zani boleh? Si Zani lama si dengar bimbing Fatihah, boleh ya? Si Zani kita boleh? Boleh insyaAllah. Okay, insyaAllah. Persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Subhanallah. Bagi kita yang belum lagi hafal Fatihah, usaha untuk hafal Fatihah. Kalau dah hafal Fatihah, pertingkatkan lagi dengan faham maknanya. Jadi, just sebagai peringatan kita sebelum kita baca doa untuk mula belajar, dalam surah Fatihah, selalu orang salah, selalu orang sebut ihdinas, nya ada extra kita sebut selalu sebut kan, kalau kita sebut kan, saya ada sambungan di belakangnya, sebut ihdinas siratal, ihdinas, jangan ada ekstra ekstra yang kedua. Jadi subhanallah, tapi ya kesilapan yang kecil lah yang boleh dimaafkan. Tapi bila nama Islam tu sangat menitik beratkan, bila firman Allah tu perlu kita sebut sebagaimana ia diturunkan, sebagaimana Nabi ajar kita, sebagaimana Nabi perbetulkan bacaan para sahabat, kita pun kena betul cara baca. InsyaAllah sebelum kita belajar, kita minta dengan Allah SWT untuk terangkan hati kita agar dibukakan hikmah, pintu hikmah untuk memahami apa yang kita nak belajari dan sampaikan hari ini insyaAllah. Doa penerang hati, kemudian kita minta ilmu dan kefahaman Rabbi sini, kemudian kita minta dipermudahkan apa yang tadilah doa Nabi Musa. Alright, insyaAllah. Atau doa sebelum belajar, doa penerang hati. Allah maftah doa penerang hati ya. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi kan Allah, malam ni sebagaimana kita janjikan, kita nak sambung cerita pasal syurga dan neraka. Subhanallah, minggu lepas kita dah belajar sedikit kita recap sikit. Kita belajar sikit apakah yang dimasukkan dengan jannah,
Apa maksud jannah? Siapa yang dah ikut minggu lepas? Jannah maksudnya syurga. Jannah maksudnya syurga. Ada berapa pintu syurga? Siapa boleh tolong jawab? Kita cuba tangga ada si sambung belajar sedikit. Nak masuk syurga tapi pintu syurga si tahu. Nama-nama syurga si tahu. Jadi macam kita nak pergi tempat lah. Kita nak pergi suatu tempat tapi kita si tahu di sana. Tapi bukan salah si tahu. Bukan salah si tahu. Tapi lebih baik kita mengetahui agar kita termotivasi lah untuk pergi ke tempat-tempat yang telah dijanjikan. Jadi kerana Allah malam ni kita nak sambung tajuk neraka. Okay, neraka. Kalau minggu lepas kita sebut syurga sebagai jannah. Kalau neraka, siapa tahu perkataan bahasa Arab untuk neraka? Siapa tahu perkataan ada? Sebab kalau bahasa Melayu kita sebutkan syurga. Kalau bahasa Melayu kita sebutkan neraka, syurga dan neraka. Tapi kalau dalam bahasa Arab, apakah syurga dan neraka? Syurga bermaksud, siapa ingat? Syurga yang bermaksud apa? Si ingat juga, semua si ingat. Okay, itu soalan-soalan. Sebagaimana Allah tanya kita dalam Al-Quran. فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah tanya dalam surah Rahman. Surah Rahman maksudnya surah yang pemurah. Allah yang maha pemurah. Nama Allah. Nama satu surah ya. Nama surah nama Allah. Jadi dalam surah Rahman ditanya, Allah tanya kita nikmat mana yang kita nak dustakan. Alright, jadi hari tu untuk kita jangan just one way je belajar, kena tanya diri masing-masing je. Dah tahu si nama-nama syurga, dah tahu si apa perkataan syurga dalam bahasa Arab, dah tahu si apa ciri-ciri ahli syurga, ciri-ciri bilangan pintu syurga pun kena tahu juga nak. Jadi subhanallah, untuk just recap, ada 8 pintu syurga. Yang paling tinggi apa? Siapa ingat? Paling tinggi syurga Tul Firdaus. Atau just syurga Al-Firdaus, syurga para nabi kan. Orang yang soleh, orang yang ada amal soleh, orang yang hatinya sentiasa terjaga. InsyaAllah bersama para nabi mereka. Jadi kita tu umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita nak bersama Nabi kita kena ikutlah segala apa yang diajar oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi. Kita beriman dengan Al-Quran yang sampai kepada kita. Kita beriman kepada apa yang diajarkan, disebutkan, hadis-hadis yang telah disebutkan. Jadi ada yang tanya tadi, bolehkah beramal dengan Allahumma ajirna minan nar? Boleh sih beramal. Jadi selagi mana hadis yang bukan hadis maudhu', hadis yang palsu, hadis yang palsu memang bukan daripada Nabi. Selagi daif dan ke atas, dari segi amalan, dari segi ibadah, diperbolehkan. Sebab sikatlah salah untuk berdoa kan. Kita berdoa tu, kalau kita asyik berdoa pun guna apa yang cara Nabi ajar, Allahumma ajirna minan nar, kita pun tetap akan minta jauhkan diri kita daripada diazab, daripada dihukum atas dosa-dosa kita. Kita minta jauh daripada azab, daripada makan lagi kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Tapi kena tahu sebenarnya doa makan kita ya pun bukan daripada Nabi kita. Yang diajar Nabi kan mulakan dengan Bismillah. Supaya jangan je baca Allahumma balikna fima razaqtana wa qina azabana. Bismillahnya dibaca. Bismillah perlu dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Baru ada baca doa. Jadi Bismillah yang kena mulakan. Sebab sunnahnya yang Nabi ajar, kalau nak makan, nak jamah sikit ke apa, merasa sikit pun, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Jadi insyaAllah Allah akan jaga kita. Allah yang pemurah yang bagi rezeki. Allah sayang kita walaupun makanan yang tadi mungkin telah diracun dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita minta jauh lah. Kadang-kadang ada orang dengki dan sebagainya. Atau orang hantar sesuatu. Orang nak sihir kita, nak santau kita dan sebagainya. Tapi dengan lafaz Bismillah, yang dengan niat ikhlas, kita yakin bahawa hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahawa Allah sebaik-baik penolong kita. Jadi dengan lafaz Bismillah yang tadi mengingatkan kita kepada Allah, kita berlindung dengan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang sayang kepada hamba yang sentiasa ingat padanya. Maka penting kita untuk
baca bismillah tadi. Jadi kadang-kadang ada orang baca doa makan tak jadi. Sebagai orang Islam, kalau orang Islam pun ada sembahyang kan, ada sembahyang sebelum makan kan. Kita tadi pun menadahkan tangan untuk doa makan. Jadi Allah kalau kita si baca di awal, contoh kita dah terbaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Kita si terbaca bismillah, sambunglah kat belakangnya. Bismillahi barakatillah. Selalu dengar orang sebut Bismillahi barakatillah. Bismillahi barakatillah maksudnya dengan nama Allah akan diberkati. InsyaAllah barakatillah, berkat, barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Allah kita sambung pengajian kita malam ni dengan dengan tajuk neraka. Kita dah panjang lebar cerita pasal syurga. Jadi selain syurga, macam tadi tanya diri masing-masing apa yang dah dapat daripada kelas-kelas lepas. Jangannya kita tiap-tiap minggu kita belajar tapi kita sik ulang kaji. Kita sik mendalami lagi, sebab pastinya dalam masa 1 jam atau 1 jam setengah berapa banyak tak kita dapat belajar, berapa banyak kita. Jadi gunakan peluang setiap minggu tu macam brosur tiap minggu ada, kita ada tajuk-tajuk kan, tajuk-tajuk ya mendalami, masing-masing mendalami. Banyak lagi ustaz-ustaz yang hebat kat luar kan, Ustaz Wadi Anwar, boleh tanggapi YouTube-nya, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Abdul Somad, banyak Ustaz Syekh Nuruddin Al-Banjari, banyak untuk boleh belajar secara online dan sebagainya. Dan kalau kita nak pergi ke masjid pun lagi elok, pergi masjid elok, kita jumpa dengan ustaz-ustaz di masjid, nak tanya soalan. Tapi untuk perempuan susah sikit nak tanya soalan, boleh tulis dalam kertas kot kalau nak tanya soalan, kalau ada soalan, subhanallah. Tapi begitulah, kat masjid-masjid kita pun ada cerita-cerita. Mungkin ada setengah-setengah ustaz di Miri tu kami si tahu lah ada si cerita pasal syurga neraka, tapi mungkin diselitkanlah dalam ceramah-ceramah, dalam ceramah-ceramah maghrib isya pasti ada diceritakan. Jadi subhanallah, macam contohnya cara semayang berjemaah, Ustaz Azizul Hafiz kita ada kongsikan dalam tata cara bagaimana kita sebagai imam atau sebagai makmum. Nanti pasti ada salah silap dalam tu, atau contohnya istilah semayang masbuk. Masbuk tu maksudnya kita datang lambat untuk semayang jemaah, orang dah start semayang. Jadi macam ni tata cara kita untuk ikut juga semayang, walaupun kita tadi dah kurang rakaat kan. Semayang kalau kita mesti cukup rakaatnya. Kalau semayang yang 4 rakaat, semayang isyak, maka mesti 4 rakaat lah. Kalau imam dah rakaat kedua, kita kena tambah 1 rakaat lagi. Kalau imam dah rakaat terakhir, sempat kita ya tadi dah duduk tahiyat akhir dah, kita kena bangun semula buat 4 rakaat penuh. Subhanallah. Jadi selepas salam kita berdiri semula. Jadi tu istilah kena sambung belajar apa yang kita belajar tiap minggu tu, insya-Allah. Jadi kerana Allah, malam tu kita nak nangga tentang surah tentang neraka tadi ya. Tentang neraka. Buka nota sekejap. Okey. Minta maaf sepatutnya merajinkan diri, tapi sejak komputer tak slow gila, komputer dah serah balik ke kucing. Jadi kami pun bergantungan telefon aja lah untuk online dulu. InsyaAllah ada rezeki juga, ada komputer, insyaAllah kita akan sediakan slide-slide lagi lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kami pun Google Drive ni. Tanya, atas sekali. Enggak RM1. Okay, tak nak RM1. Okay. Module. Syllabus. Okay. Okay. Syllabus kita ada 3 tahap. Kita berada di tahap kedua. Alhamdulillah. Siapa yang ikut malam tu, maksudnya sama-sama hatam untuk syllabus tahap 3. Jadi kita dah cerita tentang solat-solat sunat, solat-solat sunat, tentang rukun solat tu paling awal dulu bersama Ustaz Syarul dulu. Kita ada apa yang wajib dalam solat, dari yang awal lah. Jadi insyaAllah boleh cari balik rakaman, atau kelab menada kita pula mari solat lagi, boleh tanya lagi lah tentang rukun solat. InsyaAllah kami janjikan Haria ada nak pula bengkel 13 rukun solat. 13 rukun solat. Jadi Haria kalau kita belajar tentang pergerakan dan apa bacaan wajib, jadi secara detailnya dirumuskan orang ulama-ulama kita, para guru kita yang terdahulu kita dah
memang Nabi dah ajar secara detail pada Tok wajib dibaca. Tapi sebutan Nabi dikumpul-kumpul ulama-ulama disusunnya kembali supaya mudah faham. Itulah tugas guru, tugas ulama untuk memudahkan yang biasa-biasa, orang biasa-biasa atau anak muridnya untuk fahamlah apa ilmu tadi. Jadi insyaAllah malam tu kita masuk 5.4. Okay, subhanallah. Jadi kerana Allah, apa perkataan neraka dalam bahasa Arab? Perkataannya ialah an-nar. Nar. Okay. Dari segi bahasa mendefinisi sebagai api. Api yang menyala. Tidak ada api yang terpadam. Maksudnya api yang sedang menyala lah. Api yang hidup. Api yang hidup. Jadi, ia sinonim juga dengan keadaan yang sengsara, penyakit yang parah, penyakit yang teruk lah, yang sangat teruk, kemiskinan dan kesialan. Na'udzubillah. Jadi kita apa-apa yang an-nar tu tadi memang sebagai, kalau kita dah belajar dalam bahagian 1, kalau pahala tadi sebagai ganjaran, dosa sebagai hukuman, tempat hukumannya sini, tempat hukumannya tu lah an-nar tadi. Tempat ganjaran tadi sini, tempatnya adalah syurga. Jadi kita nak hari tu, kita nak cerita tentang tempat tadi, tempat. Jadi dari segi istilah, an-nar di akhirat penuh dengan segala seksa, kesusahan dan kesengsaraan. Jadi kalau kita nak dapat bayangan seksa atau susah kat dunia tu tadi, kita nanggah dekat dunia, dalam dunia hari tu. Tapi si akan dapat melawan. Kalau kita nanggah kat dunia pun kita rasa terseksa, kat dunia pun kita rasa panasnya api, kat dunia pun kita rasa susah dengan segala kepayahan, kita rasa lapar, kita rasa sakitnya badan kita, nak luka ke apa, nak luka atau sakit badan kita. Tempat kat neraka yang lagi dahsyat, lagi sengsara daripada apa yang kita rasa kat dunia tadi. Tapi betul adalah bayangannya, subhanallah. Sebab kita kena tahu bahawa kalau kita yakin bahawa ada kehidupan selepas mati. Lepas kita mati, kita dibangkitkan semula. Kelak, setelah kiamat dunia, kita akan masuk ke dalam alam seterusnya, iaitu alam kubur dulu. Dalam kubur ni, jangan fikirkan bila kita mati, maksudnya kita just blank, tunggu je. Dalam kubur lagi, kita dah start disoal. Dan kita start diazab atas dosa-dosa kita, atau kita dah dapat bau dah. Bau dah, ciuman wangi, harum syurga. Dah dapat bayangan dah, dapat terbang dah, na'udzubillah. Masya Allah, bagi ahli syurga, siapa yang meninggal kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, kita dah boleh pergi nangga dah. Sebab ya orang yang meninggal dunia, dia dah dapat awal dah bau, cium bau syurga, maka boleh meninggal dalam keadaan tersenyum. Tapi ia hanya tanda-tanda, semestinya orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum confirm masuk syurga. Dia bukan ya tadi, dia just macam orang ada simptom. Tapi semestinya dari segi diagnosis, kita diagnose penyakit memang confirm. Contohnya kalau kita sesama dan batuk, semestinya terus COVID kan. Jadi macam inilah analoginya tadi. Jadi subhanallah, jangan juga kita sifatkan orang yang meninggal pada malam Jumaat, hari Jumaat confirm syurga dan sebagainya. Tapi satu ya tanda-tanda saja, tanda-tanda. Tapi yang lebih mengetahui, yang lebih tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu usaha je dunia. Kat dunia tak tengah kita lagi bernafas, masih hidup, kita kena usahakan. Okey? Boleh faham? Jadi gambaran dahsyatnya api neraka, maka ialah manusia dan batu. Kita dapat nanggah dalam sini surah At-Tahrim ayat 6, atau yang kami nak buka tadi untuk ada oleh kerana kami bersedia untuk buku tadi, kami buka pakai app sajalah. Untuk surah yang famous, bila Islam cerita pasal kena kita mesti jaga keluarga kita daripada, bukan setakat jaga diri sendiri, jangan mengolah dosa, tapi keluarga kita sekali. Surah At-Tahrim tak selalu dirujuk. Surah At-Tahrim, subhanallah. Surah At-Tahrim, At-Tahrim. Okey, sama-sama kami pun ingat apa maksud At-Tahrim. At-Tahrim, katanya surah yang ke-66. Subhanallah, kacak nombornya. Surah 66 hanya ada 12 ayat saja. Okey. Jadi mungkin tambahan untuk siapa-siapa yang first time dengar benda tu.
kita tahu bahawa Al-Quran turun selama 23 tahun. Nabi sejak Nabi dilantik sebagai Nabi, umur 40 tahun. Muda sikit daripada Berusyah sekarang tu lah. InsyaAllah bulan Mei tu Berusyah dah 41. Jadi pada sejak umur 40 tahun sampai meninggal Nabi, umur 63 tahun. Maksudnya 23 tahun Al-Quran tu diturunkan daripada mula Nabi first dapat surah yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan, sampai surah terakhir. Surah terakhir bukannya surah An-Nas surah Al-Mu'minin Berusyah pun pada lupa je surah apa surah yang terakhir yang sampai Tapi insyaAllah sampai boleh check Di surah At-Tahrim tu ada 12 ayat je. Okay, kita jadi ayat yang famous selalu dikongsi dengan kita ialah ayat 4 tu. Subhanallah. Betul ayat 4 tadi. Ayat 6. Subhanallah. Ayat 6. Alright. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah bercakap dengan kita, orang yang ada keyakinan bahawa Allah banyak hari tu kita ramai yang Muslim yang mengaku siapa Tuhan kita iaitu Allah, yang mengaku siapa Nabi kita iaitu Nabi Muhammad, yang Muslim. Tapi tak semesti semua orang Muslim beriman. Tapi bagi orang yang beriman, Allah pesan dalam doa, wahai orang-orang yang beriman, yang meyakini bukan saja Allah, adanya para malaikat, adanya Al-Quran, adanya hari kehidupan selepas mati, adanya qada dan qadar Allah, adanya kitab Allah. Ni Al-Quran tadi kan, kitabullah. Ni subhanallah, tu 6 rukun yang kita kena yakin dan percaya. Yakin kepada jinnya si wajib. Tapi kita dalam mulai Al-Quran, ada juga dicerita tentang jin, tentang hantu-hantu, subhanallah. Jadi benda-benda yang gaib, Jadi kerana Allah bercakap dengan kita, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan bukan diri kita sahaja, keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu. Batu tu tadi merujuk kepada dan kurungan. Kurungan tu kita kena faham. Kurungan tu adalah explanation. Bukannya ayat yang tadi. Mun diterjemah direct, manusia, nas dan batu apa bahasa Arab? An-nasu wal hijarah. Hijarah. Hajar aswad kan? Kalau kita tahu hajar aswad. Hajar aswad tu maksudnya batu yang hitam. Batu hajar aswad. Aswad maksudnya hitam. Batu hitam. Hajar aswad tu yang dekat Kaabah tu tadi. Batu daripada syurga yang asalnya putih. Pada asalnya hajarul abiyad. Tapi bila dengan dosa manusia yang banyak, lalas disembah lagi batu dan sebagainya, maka bergelumang dosa maka jadi hitam batunya, jadi hajarul aswad. Jadi perkataan sama, wal hijarah. Hijarah tu batu-batu, banyak batu. Kalau satu batu tadi hajar. Siti Hajar, subhanallah. Siti Hajar nama isteri Nabi Ibrahim, mak kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang keturunan Nabi Muhammad datang daripada keturunan Nabi Ismail tadi. Subhanallah. Ini wal hijarah, okey, sambung lagi. Okey. Jadi kita kena faham apa bahan bakar api neraka, bukannya kayu-kayu, bukannya minyak, bukan tu. Bahan bakarnya adalah manusia sendiri. Manusia dan jin. Bukan situ dia tulis batu-batu, manusia dan batu. Dalam keadaan manusia dan jin jin pun akan dihukum juga masuk dalam neraka. Jin iblis yang kediri pun, iblis syaitan kediri pun daripada bangsa jin. Ada maksudnya dalam jin tadi pun ada yang Islam, ada yang bukan Islam juga. Jadi kita manusia pun kadang-kadang ada manusia yang berperangai syaitan, yang ikut macam syaitan je lah. Kelak kita akan ada satu neraka, tempat bagi orang yang pengikut syaitan tadi. Yang kita tahu hari tu memang ada yang memuja syaitan tadi, yang minta bantuan syaitan tadi untuk
untuk menyampaikan hajatnya. Subhanallah. Jadi kita nanggalah banyak orang Tok Freemason, Illuminati ya, dengan bangganya mula-mula cerita tentang orang-orang syaitan. Kalau dalam Netflix, apa nama ceritanya tadi? Lucifer. Lucifer, nama iblis tadi ya, nama drama dipolah. Tapi Lucifer dalamnya dipolahnya ada syaitan yang baik ya. Nauzubillah. Kita sebut dia lah macam tu bila dibiasakan tentang dahsyatnya antara fitnah Dajjal dalam sebelum datangnya Dajjal atau orang-orang syaitan, pengikut syaitan tu dah sediakan awal-awal untuk orang menerima, untuk orang ikut Tuhan Dajjal tu tadi, orang puja Dajjal tu tadi dan anggap bagaimana konsep manusia bermata satu kan. Dajjal tu manusia yang bermata satu yang akan datang, yang akan dikalahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi bersama-sama. Subhanallah. Tok di akhir zaman kelak. Tok ramalan akan berlaku. Dan hari tu kita dah dapat nangga tanda-tanda berlakunya tu tadilah fitnah yang besar-besaran fitnah yang besar-besaran yang kita kasih tahu macam ni nak betulkan. Macam ni nak betulkan benda tu. Tapi insya-Allah anda kata dengan iman kita, dengan persiapan ilmu kita belajar tentang datangnya mesej, kita jaga anak-anak kita, jaga diri kita dan keluarga kita, sentiasa belajar tentang hari kiamat, tentang kehidupan sebelum mati, tentang Islam tu lagi, tentang Allah, tentang Rasul, subhanallah. InsyaAllah kita akan bagi siapa yang beriman kelak, bila datang Imam Mahdi, kita semua akan bersama-sama beliau. Bukannya keluarlah, tapi kita akan anggap, walaupun kelak ayat tadi, ramai juga manusia yang disesatkan, yang akhirnya terpedaya, ikut juga tadi. Contohnya, Dajjal tadi pun dapat buat mujizat, ada mujizat, dapat menghidupkan orang mati, dapat dapat buat macam-macam kehebatan dapat macam-macam magic dari situ disebutkan sebagai magic. Tak bayangkan dalam Islam kita melarang orang untuk terlibat dengan sihir, terlibat dengan bersekongkol kita dengan jin tu tadi yang membolehkan kita tadi menghilangkan benda kah, jadi kebal kah dan sebagainya kan, saka dan sebagainya. Subhanallah, kita dilarang sebenarnya untuk ada kesepakatan lah, kita berkawan atau kita menjadi kadam, kita menjadi hamba lagi kepada jin tu tadi. Bila kita jadi hamba kepada jin tu tadi, jin tadi bagi kelebihan ke kita. Nauzubillah. Jadi benda-benda macam tu lah kita kena belajar, jangan terpedaya. Untuk sentiasa jaga kita kena yakin bahawa yang lebih hebat daripada jin-jin tu tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ialah bagi siapa yang ada masalah selalulah kena gangguan, selalulah kena tu. Sebenarnya semak balik, adakah kita betul-betul yakin Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Jadi subhanallah, sedangkan lagi orang-orang yang macam ni ada orang-orang yang ialah kita nanggah macam Ustaz Kazim alias siapa lagi yang ada masalah kena sihir ada lagi lah yang kami tahu Ustaz Kazim alias pun kena sihir orang je, kena sihir orang sampai sip makan, sip lalu, muntah darah dan sebagainya kan. Subhanallah, untuk yang kita kena berjaga-jaga sebab memang supaya kita berlindung dengan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung daripada jin dan dengan Allah daripada kejahatan, syarri ma halak, yang diciptakan, benda yang diciptakan, semua kejahatan daripada benda yang diciptakan, kita berlindung daripada Allah. Jadi kerana Allah, kita berlindung juga daripada hasad dengki, bukan je manusia aja boleh dengki, jin pun boleh dengki dengan kita. Nauzubillah, jin pun boleh dengki kita. Jangan takbur, jangan kita takbur bila kita rasa kuat kan. Disialah Allah izinkan untuk kita diuji kerana ego kita, kerana kesombongan kita. Jadi subhanallah, penting di situ kita tadi faham bahawa semua yang berlaku atas izin Allah, ada sebab dan akibat.
Kadang-kadang kerana keegoan kita tadi, atau kita asyik belajar tentang bagaimana nak mendinding diri daripada orang-orang yang dengki tu tadi. Sebab pasti bila kita suka, sebab Allah larang kita untuk bersifat riak, suka menunjuk-nunjuk kan, suka riak, menunjuk-nunjuk kita tak bagus daripada orang lain, atau kita merasa bagus sikit daripada orang lain, yang pun si bagus juga, merasa ujub tadi bila kita rasa bagus orang lain pun tahu rasa bagusnya tu. Jadi bila yang diuji subhanallah. Dan senangnya orang nak sihir kita, dia hanya tepuk belakang kita kadang-kadang, kadang-kadang bagi kita minum air, kadang-kadang nak benda macam tu boleh dah tersampai dah benda kepada kita. Sebab yang penting kita je kena ada amalan, mulakan sebelum minum air ke sebelum makan, mesti dengan ada lafaz bismillah. Sebab kalau andai kata kita lupa untuk baca, jadi bahayanya, akibatnya, maka dengan izin Allah, syaitan tadi dah ada laluan untuk masuk. Syaitan tadi ada laluan untuk masuk dan mensihir kita. Subhanallah. Jadi Allah, sekejap. Arif, tolong tutup pintu. Thank you. Okay. Dah tu bunyi-bunyi dari luar. Okay, jadi kena Allah. Di situ Allah sambung lagi. Macam ni neraka tu tadi. Subhanallah, tu dalam satu ayat, tu baru satu ayat. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar berlayanannya. Keras kasar, bukannya layan lembut-lembut lah. Maksudnya memang sangat dahsyat. Maksudnya kita boleh bayangkan kalau kita pergi penjara, ada warden-warden penjara kan. Kita rasa warden-warden penjara mukanya baik-baik kah? Mukanya lembut-lembut kah? Ataunya sama juga gauk macam orang yang dalam penjara ni. Mestilah gauk nak. Jadi subhanallah. Atau kita bayangkan kita ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak mendahaga kepada Allah dan dan segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka dalam segala yang diperintah kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Subhanallah. Itulah diceritakan bahawa saya dah diskaun lah. Allah dah tetapkan hukuman macam ni. Untuk malaikat-malaikat tu akan laksanakan dengan taat. Dengan taat. Lepas tu kita akan berkenalan dengan malaikat-malaikat Zabaniyah. Untuk Zabaniyah. Dalam surah Al-Alaq malaikat Zabaniyah. Surah yang tentang surah pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbika, dalam ayat yang sama tapi turun kemudian. Ini bukan turun awal turun ayat yang turun kemudian, tapi dalam surah yang sama. Subhanallah. Okey. Kita kembali kepada nota. Okey. Jadi surah At-Tahrim ayat 6 atau diceritakan tentang keadaan apa bahan bakar api neraka, iaitu manusia dan jin tadi. Subhanallah. Okay. Jadi bila kita dengar benda tu, ketahuilah bahawa Allah sebenarnya, macam kami pernah ceritakan dalam dua bahagian pertama sebenarnya Allah sayang kita. Allah sediakan ancaman tu tadi untuk tanda nak menginsafkan kita. Bukan cerita supaya kita belajar malam tu. Dicerita awal-awal apa akibat kita melanggar perintah-perintah Allah, apa akibat kita ingat dengan Allah, apa akibat kita mensyirikkan Allah. Untuk lebih dahsyat kita mensyirikkan Allah, apa lagi yang memang ada disediakan syurga khas untuk orang yang musyrik. Musyrik tu orang yang syirik. Maksudnya termasuklah orang kafir atau kita tadi yang melakukan benda-benda syirik. Okey. Jadi ingatlah bahawa peringatan dan janji Allah ini tentang neraka bukan satu perkara yang boleh buat main-main. Boleh main-main lah. Okey. Sebab kita kena rujuk tanggal di situ daripada Bukhari dan Muslim. Dua orang perawi hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey. Dalam buku riwayat benda yang sama. Daripada siapa? Daripada bapa kucing Abu Hurairah. Abu Hurairah dia salah seorang sahabat yang banyak merawi hadis. Jadi katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya seorang hamba mengucapkan satu kalimah yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya dalamnya antara timur dan barat. Okay, subhanallah. Untuk bahaya mulut yang bercakap tu, orang yang bercakap tu, betapa dahsyatnya Allah sebutkan di situ satu kalimah saja boleh menyebabkannya tadi tergelincir. Contohnya kita mengatakan bahawa
Cubalah aku ni, contohnya kita tadi ada something berlaku lah, musibah berlaku kan. Jadi kita mempersoalkan takdir Allah, takdir Allah. Kalaulah jika aku simpan contoh, macam ni lah, soalan macam ni lah. Kadang kalimah ya lah yang boleh menyebabkan kita tergelincir tadi. Auzubillah. Jadi sebenarnya sebagai seorang Islam kita kena belajar menerima semua yang berlaku adalah ujian, semua yang berlaku adalah mungkin kifarah juga, kifarah dosa kita. Semua yang berlaku juga atas kesilapan kita sendiri juga. Kesilapan kita sendiri. Na'udzubillah. Alright. Jadi seterusnya. Ada soalan setakat tu sebelum kita masuk tentang nama-nama neraka? Ada soalan daripada apa yang kita dah ceritakan tadi? Subhanallah. Kak Ila dah masuk. Kita just langgar. Siapa yang just online. Alhamdulillah. Tuan Agus ada jawab malam tu. Alhamdulillah. Sihat Tuan Agus? Tuan Syarizan? Subhanallah. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tuan Syarizan, kita baru sebut nama Tuan Lukas Tuan nak. Lukas Tuan hari Jumaat kami alu jumpa petang Alu jumpa. Alu jumpa balik kerja. Ingatnya kita. Waktu kerja sama. Masya Allah. Allah boleh tanya khabar lagi lain-lain kita sama-sama jumpa. Wallahu alam. Ya. Okay, Alhamdulillah. Kasara pun bersama malam tu. Alhamdulillah. Jadi kerana Allah, kita teruskan lagi. InsyaAllah. Ni kita nak kenal nama-nama neraka. Na'udzubillah. Kita minta jauh supaya kita Allah majirni minan nar. Ajir ni, jauhkan aku. Aku lah. Kita minta aku. Saya. Jauhkan aku, ya Allah. Daripada api neraka. Ajir na ya kami. Kalau kita dalam semayang jemaah, kita sebut ajir na lah. Artinya kita semayang keluarga kita sebut jauhkan kami daripada api. Kalau semayang seorang, kita cukup dengan ajir ni minan nar. Tapi bacaan tu kita kena faham. Kami pun bila kami mendalami tu, rupa-rupanya perlu dibaca dalam bolehlah, bukan madasib boleh. Dari segi hadis ya jadi hadis yang menyebut Nabi ada menyarankan di awal pagi dan di hari petang. Maksudnya tadi waktu lepas semayang subuh dengan lepas waktu semayang maghrib. Kita digalakkan untuk baca 7 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Jauhkan aku daripada neraka. Yang kita nak belajar malam tu apa nama-nama neraka yang ada. Jadi sebagaimana dimaklumkan tadi, perkataan neraka, siapa yang baru masuk, perkataan neraka dalam bahasa Arab adalah nar. An-nar. 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 Okay. Jadi, siapa yang dimasuk neraka, disebut situ siapa yang dimasuk keluar neraka, pasti siap keluar. Pasti siap keluar. Untuk bukan jail yang dapat jailbreak dapat dikeluar daripada pintu neraka, dapat lari daripada neraka. Dapat lari daripada neraka. Dan itulah penjara bagi orang yang menganggap menerima, supaya bagi kita jangan sekali kita fikir aku tak confirm syurga dan sebagainya. Ada kemungkinan jangan kita menganggap remeh bahawa neraka tu mungkin bukan untuk kita, memang kita tadi jadi bila kita tadi dah ikut majlis ilmu malam tu, maka tapi semayang lambat contohnya tadi semayang lambat masih subuh pun belum tentu. Jadi jangan kita fikir confirm jangan kita fikir benda tak confirm. Jadi kerana Allah kita nak masuk syurga Allah tu hanya dengan rahmat Allah. Jadi supaya kita cuba sentiasa cuba sehabis baik, cuba untuk tambah sedikit, tambah amalan kita, jaga semua waktu kita dan sebagainya. Jadi jangan anggap remeh tentang neraka tu tadi, sebab once masuk, sekali kita masuk, belum tentu kita dapat keluar balik. Kalau ada iman sebesar zarah, alhamdulillah. Lepas diazab, tapi dia pun jangan juga kita minta masuk. Lepas tu kita akan langgar betapa dahsyatnya. Dahsyat tu baru cerita daripada Al-Quran, belum pergi daripada murid Nabi sendiri yang melihat sendiri dalam bulan Isra' Mi'raj, perjalanan Nabi. Dan ada satu Nabi yang diberikan satu mukjizat untuk melihat sendiri apa yang ada, apa yang berlaku dalam neraka, apa yang berlaku dalam syurga. Jadi kalau kita tanya dah ada ke syurga dan neraka kini tu? Dah ada. Kini tu dah ada disedia sebelum penciptaan manusia lagi.
Dah dicipta dah syurga dan neraka. Subhanallah, syurga dan neraka. Sebab Nabi Adam, manusia bapa segala manusia tu, bapa Nabi Adam dan Siti Hawa bukannya diciptakan di dunia, yang diciptakan di syurga. Jadi syurga yang tadi dah ada dulu. Dah ada dulu. Cuma bahan, sebab Allah tahu bahawa kita akan dihantar ke bumi, maka bahan-bahan kita tadi daripada unsur-unsur bumi, daripada tanah di bumi tu tadi, yang mana akhirnya syaitan tadi, iblis tadi merasakan bahawa kalau alam semesta tu tadi dah lama dah diciptakan dulu, bumi tu dah lama dah diciptakan dulu, dan daripada kita nanggap matahari dibuat pada api kan, bola gas berapi, syaitan merasakan bahawa yang lebih mulia dari segi tadi api tadi lebih dulu diciptakan kan, sebelum ada tadi. Subhanallah. Tapi Allah dengan izin Allah, dengan takdir Allah Subhanahu, Allah pilih manusia akan lebih mulia daripada para malaikat dan semua ciptaannya. Andai kata kita memilih untuk ikut segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi andai kata kita memilih untuk ikut hawa nafsu kita, buat dosa ikut hawa nafsu, maka kita sebenarnya lebih teruk daripada binatang-binatang yang hanya buat benda, nya makan hanya kerana lapar, nya buatlah, nya makan ke bunuh ke apa sebagainya hanya kerana keperluan je. Sedangkan kita manusia diberikan akal kan, boleh berfikir, tapi kita tadi menyalahgunakan akal tadi untuk jadi tamak, untuk jadi berbunuh-bunuhan tanpa sebab kan, atau just kerana dendam, hanya kerana nasi suka. Atau zaman jahiliah dulu, kita hari tu pun kita nanggap benda yang sama kan, benda yang berlaku, orang salah guna kuasa, maka dizaliminya satu golongan yang lemah tadi subhanallah. Jadi kena Allah di situ kita lihat bahawa macam ni neraka tadi. Okey, tapi ada disebutkan situ ada pun orang yang terakhir masuk syurga setelah mereka disiksa sesuai dengan dosanya yang telah mereka buat. Jadi kita kena faham bahawa ada dosa yang kita lepas. Maksudnya tadi ada kata kita tadi di padang mahsyar telah dihisap, dihisap telah dapat terima buku tangan kerek, tangan kerek daripada sijin, bukannya daripada alien ya. Kita dapat buku daripada alien, jadi di buku tangan kiri kita terima buku tangan kiri kita, maka kita akan dihisap dulu, akan dihukum dulu atas dosa-dosa kita sebelum kita dapat masuk dalam syurga. Subhanallah. Sebab ialah bersyukurlah kita, bersyukurlah kita ada kata ada sebesar zarah tak si nampak zarah tak si nampak sebesar zarah tak memang si nampak. Ada sebesar zarah iman dalam hati kita yang meyakini siapa Tuhan kita, yang menyakiti siapa Nabi kita kan. Jadi kalau walaupun sebesar zarah sekalipun, masih ada peluang kita untuk masuk syurga setelah sebab besar nikmat dah dapat Islam tadi. Bagi orang yang sampai ke ujung nyawanya masih meyakini benda yang lain sebagai Tuhannya, sedangkan bukti-bukti ada, mesej Islam dah sampai kepada mereka, tapi masih berfikir bahawa ada Tuhan yang lebih hebat daripada Allah, ada Tuhan yang selainnya yang patut disembah. Jadi notok yang menjadikan mereka tak layak untuk syurga selama-lamanya. Tapi kita janganlah, kita sebagai manusia, jangan kita fikir semua yang lahir bukan Islam akan masuk neraka, semua yang lahir Islam akan masuk syurga. Sik macam ni. Jadi Allah adil dan sama. Kita lihat situ lah, kita berada situ kan. Kebanyakan situ mungkin kecuali Berusyah je lah yang lahir Islam kan. Yang lain-lain semua baru kemudian mendapat hidayah dan menerima Islam. Jadi tu kita kira adalah bukti bahawa Allah tak maha adil, dia sampaikan Islam kepada kita. Jadi subhanallah, dalam Al-Quran disebutkan bahawa bahagian neraka adalah daripada manusia dan batu. Okay? Pintu gerbang neraka dipimpin oleh malaikat siapa? Malaikat Malik. Jadi antara 10 malaikat. Jadi kita beriman kepada malaikat, tapi nama malaikat mesti ingat kan. Jadi ada 10 malaikat. Siapa ketua malaikat? Malaikat Jibril, Archangel Gabriel yang menyampaikan wahyu kepada semua para nabi kan. Jadi dia ketua malaikat, malaikat Jibril Malaikat Jibril. Tapi selain pada malaikat Jibril, kita ada 10 malaikat kita kena ingat.
Dan yang kita perlu ingat salah tu ada siapa yang menjaga neraka, siapa yang menjaga syurga. Yang menjaga neraka siapa? Malaikat Malik. Macam mana nak ingat malaikat Malik? Ingat kita Maliki Yaumiddin, kan? Maliki Yaumiddin. Bila sebut Malik, Malik tu Malik bermaksud raja. Raja pada hari pembalasan. Maliki Yaumiddin masuk dalam surah Al-Fatihah, kan? Dan perkataan Malik itu sendiri, nama ya jadi adalah salah seorang malaikat yang kita wajib juga ingat, iaitu malaikat penjaga neraka. Nah, dalam malaikat penjaga neraka tu, nya ada lagi, nya pun staffnya, warden-wardennya. Warden-wardennya ada berapa ramai? 19 malaikat yang jadi tukang seksa dalam neraka. Disebutkan dengan nama Zabaniyah. Jadi, subhanallah, di sini disebut tentang malaikat Zabaniyah tu tadi. Allahu Akbar. Dan surah Al-Alaq tadi ya. Dan surah Al-Alaq si salah ambil. Malaikat Zabaniyah. InsyaAllah kami double check. Si salah ambil dalam surah Al-Alaq juga. Iqra' bismi rabbikal ladzi halaq. Halaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Jom kita sama-sama check. So, kami sentiasa berpesan siapa yang dapat terjemahan Al-Quran, dia dapat tu ada si buka Al-Quran kita. Jadi macam brosur kredit pun, kita pun masih belajar dan belajar. Alhamdulillah. Okay, surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah yang ke-96. Okay. Silakan menjadi daripada buku atau ayat 5 ayat pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira pada usianya 40 tahun. Pada 610 Hijrah. Ini tu dah tahun 2022. Pada tahun 610. 610 Hijrah pada Nabi usia 40 tahun. Maka turun 5 ayat tu. Subhanallah. Dan sampailah kepada kita hari tu. Hebat Hebat Allah jaga Al-Quran dalam ayat yang sama dengan sistem bagaimana Al-Quran tu dihafal, dibelajar kan oleh berjuta-juta manusia. Walaupun orang Islam tadi sekini tu 6.8 bilion. Ada manusia manusia 7.8 bilion. Orang Islam 1.8 bilion. Hampir 2/4 lah. 1/4 satu daripada 4 daripada manusia adalah Islam. Jadi tenang kat situ malaikat Zabaniyah. Tak je. Okey. Sanad'u Zabaniyah. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyeksanya atau memanggil orang yang asyik semayang. Orang yang berdusta. Subhanallah. Okey. Kalau nak baca lebih lanjut, cari buku terjemahan masing-masing. Buka surah yang ke-96, surah Al-Alaq atau surah pertama yang diturunkan 1 hingga 5 lah. Yang kemudiannya jadi datang kemudian, ayat yang datang kemudian. Alright. So, kita sambung lagi ya. Walaupun neraka disini sebagai tempat penyiksaan yang teramat, tapi ada hawa neraka teramat sangat dingin. Subhanallah. Okay. Kita fikir neraka tu panas. Bila kita sebutkan, kita ingat panas saja kan yang sangat menyiksakan. Bila kita pergi tempat yang sangat sejuk, sakit juga sangat sejuk. Macam tadi sangat sejuk. Jadi ada api yang sangat sejuk. Itu yang disebutkan surah As-Sad. Kami asal dalam surah ada api yang sejuk. Api yang sangat sejuk. Nauzubillah. Itu yang sangat dingin di situ. Air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Inilah azab neraka dan surah Sad. Bila mereka masukkan minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Macam mana kita rasa bila minum air yang ais kan? Siapa nama nak dekat 7E lah? Selepi. Minum selepi kan? Kita laju kat minum kan? Sakit kan? Sakit tak? Ya, baru minum air yang tadi brain freeze orang sana. Ya, baru minum. Bayangkan dipaksa untuk minum. Ataupun lagilah sakit lah. Kadang-kadang rasa ulu hati lah. Siapa pernah cuba minum lah air sejuk. Sampai pernah je dia pernah rasa lah. Itu lah. Bayangkan kita diazab dengan yang sangat sejuk. Bukan yang sangat panas saja. Dengan sangat sejuk pun kena ada juga. Jadi itu lah kita gambaran
Bila kita sebut tempat yang paling sengsara, maksudnya bukannya sekadar panas, tapi termasuklah yang sejuk juga. Jadi siksaan, kita dengar, siksaan yang paling ringan. Kami pernah cerita benda tu, siksaan yang paling ringan diberikan kepada bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi, Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Apa nama? Abu Talib tu adik-beradik dengan bapa Nabi, iaitu Abdullah dan Abu Talib. Jadi berdua sama anak kepada Abdul Muttalib, datuk Nabi ya. Datuk Nabi yang sama-sama menjaga Nabi sejak kecil ya. Datuk Nabi jaga, kemudian Abu Talib, kemudian Nabi dah kahwin isteri Khadijah. Untuk yang berlaku sebelum peristiwa Isra Mi'raj, 3 orang yang meninggal dunia lah. Jadi 3 kesedihan. 3 kesedihan Nabi yang akhirnya bagaimana Allah gembirakan Nabi, Allah ajak jumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tapi wallahu alam, ada yang madah Nabi nangga Allah, tapi ada madah yang dapat nur Allah. Hanya dapat ya, jadi sebab dengan mata manusia kita akan dapat nangga pencipta kita, tapi kita insya-Allah Allah akan izinkan bila kita masuk syurga kelak. Jadi subhanallah, untuk yang ikut kefahaman kami ada kata kami salah, tolong semak, tolong cek balik. Untuk yang kami faham macam ni lah, ada orang yang dapat nama Allah, termasuklah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun walaupun disebutkan bahawa Ten Commandment tadi dan kalau kita versi silap Kristian, Allah menjelma menjadi api. Allah menjelma jadi tadi hancur gunung tadi kan, subhanallah. Api tadi pohon yang terbakar daripada api ya. Contohnya tadi lah macam ni lah, nur Allah je. Nauzubillah, kami pun paling nak komen panjang, tapi demikianlah gambaran tadi. Jadi kita Islam, tidak, Allah akan menjadi manusia, Allah akan menjadi api, Allah akan menjadi, sebab Allah dah mahanya, kalau nya jadi api, sifat api yang perlukan bahan bakar, yang akan hilang juga kalau habis bahan bakar. Dan sifat manusia, kita perlu makan, perlu tidur dan sebagainya. Jadi Allah yang maha hebat, yang akan merendahkan diri, akan jadi lemah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita meyakini bahawa sifat mustahil bagi Allah, bagi Tuhan, ialah melemahkan dirinya. Nya boleh mati, boleh perlu makan, perlu tidur dan sebagainya, atau bergantung dengan sesuatu lah, bergantung sesuatu. Kita yang bergantung dengan Allah, tapi Allah bergantung dengan kita. Dan selagi mana kita boleh membandingkan sesuatu ya dengan Allah, bagi pastinya yang sesuatu ya tadi bukan Allah. Sebab dalam dunia fizik dunia itu, semua benda tercipta daripada zarah atau atom tadi atom. Ada atom yang tadi kan. Dan atom tu pun tertakluk dengan masa, tertakluk dengan ruang dan masa tu tadi ruang dan masa. Jadi apa-apa yang tertakluk daripada ruang dan masa yang Allah ciptakan, pastinya Allah tadi Tuhan kita tertakluk pada benda tu. Sains sendiri pun sebut untuk Big Bang berlaku, Big Bang berlaku, antimatter, bayangan kosong, dalam tiba-tiba ada wujud satu benda. Orang yang menciptakan benda mesti boleh tertakluk dengan benda tu. Benda yang sama, benda yang untuk tadilah. Supaya antimatter tu, untuk ada video bila mana antimatter tu berlagar dengan matter, pasti akan hilang lah, benda yang akan hilang. Jadi benda yang mewujudkan sesuatu yang ada pasti tertakluk dengan benda. Jadi kan ada dua infinity kan, dua kuasa infinity. Infinity, kita dengar betapa alam semesta tu, kita nak ukur berapa banyak bilangan bintang pun, belum kira planet-planet bintang saja pun terlalu banyak. Sebenarnya pada bintang, kita nak kira berapa butiran pasir di laut pun, dia pun lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit kan. Subhanallah. Kita kena bayangkan betapa besarnya ciptaan Allah. Belum kira virus apa semua yang baru dalam bumi kita aja, subhanallah. Jadi kerana Allah itulah menunjukkan bahawa kita pastinya ada benda yang semula jadi, subhanallah. Jadi kita tanda disiap, kami dapat satu ilmu baru pagi tadi bila pergi ke KBJ. Bagi para ibu mungkin dah tahu,
Okey, kalau ada pernah tanya kat doktor lah. Bayi yang dalam kandungan rahim, kadar jantungnya 2 kali ganda daripada kadar jantung kita sekarang tu. Kerana apa? Setidaknya si bernafas pada asalnya, setidaknya menggunakan mendapat oksigen, dapat bekalan makanan daripada darah ibu tadi Ibu tadi yang daripada hanya pun tali pusat kan, daripada tali pusat yang tadi hanya bergantung daripada semua oksigen yang daripada. Bila lahir jatnya daripada dipotong tali pusat yang tadi, dipotong tali pusat ibu tadi, subhanallah. Subhanallah, dipotong, kami pernah nanggar lah. Tangga anak ketiga dilahirkan Arya, masuk dalam, nak potong, nak masuk dalam perut pun scissor 3 kali hiris lah, perut 3 kali dihiris, subhanallah. Kami yang menanggar rasa gilu orang yang lingkun kan. Jadi subhanallah, 3 kali potong, bila dia keluarkan bayi, tadi pusat tadi dipotong, barulah bayi yang tadi mula bernafas, guna paru-paru yang tadi. Sebabnya dia tadi buatnya menangis lah, subhanallah. Buatnya menangis lah, perasaan baru yang tadi buatnya menangis. Jadi bilanya menangis ya satu petanda yang baik. Petanda yang baik. Bila bayi si menangis, satu benda yang bahaya sebenarnya. Jadi subhanallah, bila kita nanggar betapa kompleksnya, betapa bayangkan dalam macam ni bayi dalam rahimnya tadi, boleh bernafas, boleh makan, walaupun si makan yang boleh bernafas dan boleh dapat nutrisi yang diperlukan untuk membesar. Kalau bulan lepas ini tu dah 1.8, hampir 2 kilo lah. Hampir 2 kilo dah bayi tadi, 1.8 kilogram kalau dari segi saiznya. Ini subhanallah, dia dapat membesar dengan nutrisi yang dimakan oleh ibunya. Supaya selalunya para ibu yang mengandung tu memang perlu makan benda yang cukup nutrisi lah. Jadi kita nanggar situ bahawa kan benda tu berlaku secara kebetulan kan. Bila lahir je, keluar je bayi tadi, terus dia akan automatik guna paru-paru je tadi. Seolah-olah macam mesin lah. Macam mesin. Terus start on switch. Paru-paru start dipakai kan. Subhanallah. Jadi kerana Allah, pastinya kita yakin percaya, kena kita boleh guna tangan kita kena tu, kena kita boleh bergerak kaki kita. Apa-apa yang kita dapat lakukan kena tu, kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat berfikir dengan waras. Semua dengan izin Tuhan. Semua dengan izin Allah. Allah yang cipta kita macam tu. Allah cipta kita macam tu. Dan Allah juga layak untuk tarik balik nikmat kita tu. Subhanallah. Jadi kerana Allah kita masuk nama-nama neraka. Okay, ada berapa pintu neraka? Ada 8 7. Kalau syurga ada 8, Allah sediakan 7 pintu neraka, subhanallah. Jadi neraka pertama yang kita perlu kenal. Adalah neraka Hutama. Neraka yang disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas dan perak, mereka yang berserakah, tidak mahu mengeluarkan zakat harta dan menghina orang miskin. Subhanallah. Jangan kita tergolong. Harta ada 3 golongan tu. Golongan yang hanya suka kumpul-kumpul harta banyak-banyak dan sebagainya. Kemudian mereka bukan nasib boleh kumpul, boleh lima, boleh. Bayarlah zakat. Mengumpul tu maksudnya makin banyak. Kerja tadi gunakan harta yang diberi kepada kita, bantu je orang lain kan. Yang rezeki Allah bagi. Jadi bukannya mengumpul, tapi membelanjakan rezeki yang Allah berikan di jalan yang sepatutnya. Jadi mereka yang serakah tidak mengeluarkan zakat, supaya yang paling lebih teruk, yang hina lagi orang yang miskin. Untuk sama darjat tau. Jadi boleh campur kami dan sebagainya. Atau benda-benda yang menghina orang-orang yang miskin. Jadi boleh siapa-siapa yang ada kemampuan lebih, kita atau walaupun orang biasa-biasa, kita ada lebih sikit lah daripada orang miskin kan. Jadi jangan kita menghina orang yang miskin tadi subhanallah. Kita tahu bahawa mungkin yang miskin tadi ahli syurga. Jadi neraka ini harta mereka dikumpulkan bersama, dibakar sekaligus. Subhanallah. Dahsyat lah. Sebab ya kita kadang-kadang bagi kalau siapa yang ikut Jumaat Tabligh setiap ringgit kena persoalkan. Setiap ringgit yang kita ada, semua benda yang kita ada, semua harta yang kita ada, adakah kita gunakan harta yang halal untuk membelinya? Adakah kita ada mengeluarkan daripada
sebahagian jumlah harta yang kita ada tu bukan minta banyak pun, minta sikit aja kan. Sekurang-kurang ada juga membantu orang yang miskin. Tu tadi sebab kita akan dipersoalkan dengan nikmat yang kita rasa gitu kan. Ada orang rumah pun tak ada bumbung pun untuk berteduh kan. Atau kadang-kadang rumah yang ada pun hanya sekeping atas zinc atau yang tadi bocor dan sebagainya kan. Subhanallah. Tapi kadang-kadang walaupun kita dalam keadaan sedemikian sekalipun, kami just nak berpesan lah bagi siapa-siapa yang mungkin siklah yang tadi lah, kurang-kurangnya kita ada tempat berteduh. Kita ada tempat berteduh kan. Allah bagi kita tempat untuk berteduh dalam panas, dalam hujan yang biasalah dekat situ kan. Jadi bayangkan kadang-kadang berusaha kita nangga, siapa pergi jauh dah. Kita pergi kat Miri tu aja. Pergi kat sebelah Maybank. Ada hamba Allah yang kita nangga memang dekat Siak. Subhanallah. Duduk ke Siak. Wallahualam. Sini tempat diamnya. Untuk kami nangga sekeluarga. Kita nangga seorang je. Jadi pernah ditanya dulu pun yang ada saya ada siapa-siapa nak bantu. Ada orang bantu, ada yang ada kalau pergi masjid kat sebelah, masjid Miri ya. Siapa-siapa yang dikenal yang perlukan bantuan kalau di kawasan Manda, boleh pergi masjid Miri. Cari Tuan Rakesh kita atau carilah siapa-siapa ahli masjid lah. InsyaAllah ada makanan-makanan yang ada air, sekurang-kurangnya air untuk minum dan sebagainya. Untuk sidat-sidat tu lah, apa yang gelandangan tu tadi ya. Dan ada juga sebelum tu kami jumpa di kawasan kompleks Islam Miri, ada juga subhanallah kadang-kadang akibat diimpun bila dah dikejar oleh Along, bila kita tanya dengan masalah hutang, semua ditarik, semua apa diambil nak dengan selai sepinggang akibat hutang yang dibayar dan sebagainya. Silapan juga lah terlibat dengan Along supaya janganlah terlibat dengan Along terdesak macam ni pun cari saluran yang betul untuk dan jangan juga kita sesuka hati fikirkan bahawa kita akan mewah selama-lamanya. Suka hati je buat bisnes, ambil tadi risiko, si pandai pun belajar ilmu bisnes nak kaya cepat dan sebagainya, akhirnya tenggelam dalam hutang. Itu sebenarnya kena belajar lah sepatutnya, semua kena belajar pengurusan kewangan dan sebagainya dan tahu macam ni cara betul untuk kita hidup dalam tu. Kembalilah kepada Islam. Islam insya-Allah penyelesaian semua ada. Bila kita bisnes kita kena jujur. Bila kita bekerja kita pun bekerja dengan jujur. Subhanallah. Jadi disebutkan situ dalam surah Al-Humazah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu annahu ahlada كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Jadi ditanya situ dalam pertengahan ayat tu, wama adraka mal khutamah, dan tahukah kamu apakah khutamah itu? Tak dah disebutkan nama neraka yang pertama tapi sebenarnya surah Al-Humazah tu surah yang belakang tapi kita diperkenalkan kat situ dalam Humazah tadi tu. Humazah tu surah pengumpat, kecelakaan bagi orang yang mengumpat dan pencela. Lumazah, bukannya sekadar Humazah tapi Lumazah, tapi nama surah tu yang ambil nama pengumpat tadi Okay, kecelakaan bagi bukan orang yang mengumpat, tapi orang yang suka mencela orang lain. Na'udzubillah, kita jangan jadi orang macam tu lah. Suka nganuk orang, pencela lah. Suka mengumpat tu, dia suka cerita keburukan orang, keaiban orang lain lah. Jangan kita jadi pengumpat. Walaupun benda yang benar. Kalau benda yang palsu, jadi fitnah. Pemfitnah. Jadi tu benda yang benar tak mengumpat. Tak nak mengumpat. Membawang lah orang madah nak selalu. Istilah baru. Kalau Allah menghalalkan, boleh jangan kita menghalalkan benda yang dah dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik diam. Daripada kita bercerita tentang keburukan orang lain. Jadi disebut situ yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi jangan kita termasuk dia mengira hartanya dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Jadi
peringatan yang sangat-sangat Imam selalu baca surah tu, surah yang pendek kan. Jadi selalulah baca dalam solat. Jadi macam berusaha pun kita pun dibiasakan daripada tu mendapat 10 ayat terakhir atau 10 ayat terakhir tu. 114 ada 114 surah Al-Humazah tu surah yang pertama dan 10 ayat terakhir kan. Kalau boleh daripada wal asr lagi. Wal asr innal insana kita hafal daripada siap sampai ke belakang semua surah-surah pendek. InsyaAllah kita belajar apa mesejnya supaya kita beringat. Bayangkan dengan surah Al-Humazah tu kira dah menjadikan kita jadi seorang yang lebih baik. Jangan belajar untuk jangan jadilah sebab Tuhan mencelakakan bukan sekadar menyumpah orang-orang yang mengumpat tu tadi dan orang yang suka dengan orang mencela tadi mencela orang lain. Kemudian bukannya aja yang mengumpulkan harta-harta tadi. Kita tak suka hitung-hitung berapa ringgit ada kita tak ada. Bila nak sedekah fikir tu. Hitung-hitung lah. Jangan saya perlu beritahu mana yang rasa ikhlas ya. InsyaAllah saya akan rugi saya akan rugi. Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi kita fikirkan bahawa gaji bulan kita cukup dan sebagainya dapat mengekalkan kita. Kita duit banyak macam ni sekalipun, kalau dah hutang keliling pinggang, si pandai nak urus dan sebagainya, pun si akan dapat mengekalkan keadaan kemewahannya. Jadi kita tadi sebenarnya yang ada rezeki yang berkat, walaupun gaji kita hanya 800, walaupun gaji kita hanya 1000 atau 1200, 1500, 2000 kan. Kalau ikut paras kemiskinan Malaysia sepatutnya 2800 kah? Dulu 1000 je. Dulu 1000 berapa? 1002 kah? Sikit isi keluarga. Sikit isi keluarga. Yang tadi, kita tak dah miskin bandar dah banyak dah kita tu. Siapa yang gaji 2000 bawah dah miskin bandar. Na'udzubillah. Jadi, untuk isi rumah lah. Bukannya, maksudnya tadi ada sumber, kalau dalam rumah yang sama, ada berapa orang yang bekerja, maksudnya sik lah kira miskin. Tapi kalau memang satu je, seorang je yang pencari rezeki dalam rumah maka dikira miskin lah. Bolehlah minta baitumal. Tadi ada orang tanya kami, berapa minima atau maksima untuk gaji untuk mohon baitumal. Ini bergantung dengan tanggungan. Tanggungannya banyak tanggungannya. Sejak tangga yang ni tadi. Dan ada bantuan baitumal, contohnya bantuan sambung belajar, si tangga pun benda gaji tu. Ini si tangga gaji siapa yang dapat sambung belajar ke universiti atau belajar di sekolah-sekolah agama, tapi ada bantuannya, ada bantuan yang diberikan. Jadi siap dan tangga pun nak bab gaji. Maksudnya tadi bantuan tu tadi yang tangga asnaf. Kalau fakir miskin pastilah perlu disemakkan, ada tempat berteduh ada tempatnya dan sebagainya kan, atau gelandangan tadi macam ni. Sampai terus kan. Ada maklumat kah? Siapa tu? Siapa yang panggil lah? Sorry. Oh, Diana. Diana panggil. Diana panggil siapa? Tertekan ke Diana? Sorry, marah anak tu. Jangan belajar, jangan marah anak. Nak kecil hatinya. Okay, alright. Kena sabar sikit lah. Okay, tapi biasalah. Kita boleh bersifat tegas. Bila benda salah yang dilakukan, kita boleh tegas. Tapi sebaik-baiknya kita kena berlemah lembut lah. Bila berlemah lembut. Sebab kadang-kadang bila kita dah... sorry Diana, bukan nak just peringatan untuk kami sendiri juga. Kadang-kadang kita pun faham. Kami. Baru habis pasang teh baby malah je bangun dia lah marah. Faham. Kadang-kadang kita dah pada jangan bising nak. Dah 3 kali, 4 kali si dengar-dengar kan. Faham tak ni? Jadi memang perlu dia lah. Kadang-kadang nama sifat biak tak dan suka bermain. Kami tadi sebentar tadi pun ada 2 orang si tanah tapi pandai je si nak keluar dah. Si perlu dimarah lah sebenarnya. Jadi kena Allah untuk semua ujian semua ujian dia hantarkan kepada kita memang sebenarnya hanya bila kita dah jadi mak bapak barulah kita lah tahu kenapa mak bapak aku dulu selalu suka marah dan sebagainya. Jadi kita pun berharap benda yang sama juga lah anak-anak kita sebenarnya berharap anak kita jadi sama, tapi bukannya langsung si marah. Bila si memang buat benda yang betul-betul si dapat dimaafkan. Betul-betul si dapat marah. Kita si marah juga. Maksudnya something wrong lah. Kita tak yang something wrong. Kita lagi dayus. Sama juga untuk suami dan isteri. Bila mana
suami si menegur isteri dan isteri pun si menegur suami atas dosa atau yang dilakukan dengan sengaja si semayang, sengaja si semayang Jumaat, si yang semualah si lah. Si mau belajar dan sebagainya kan. Bila ditegur si mau dan sebagainya. Kita pun si negur. Jadi ia pun jadi orang sebut dayus lah. Dayus. Sifat dayus yang kita tadi seolah-olah membiarkan keluarga kita. Kita tahu kan bila orang bergelumang dalam dosa, hatinya akan gelap, hatinya akan semakin jauh dengan Allah, dan bila kemudian barulah kita nak memulihkan jadi susah. Sebab kita kena jaga anak-anak kita daripada awal lagi. Awal lagi kita tunjukkan teladan yang baik. Kita suruh anak kita belajar mengaji. Kita suruh anak kita semayang. Tapi kita pun kita kena tunjukkan contoh yang baik. Jangannya kita madah diri kita madah siapa. Aku nak pastikan anak aku je contoh. Tapi kita pun tunjukkan. Jadi sebab pertama sekali kita kena ubah diri kita. Barulah kita dapat ubah diri orang lain insyaAllah. Tapi kerana kata sebab ialah Islam kita sebut dalam surah As. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi subhanallah, untuk biar tu ada caranya punya anak untuk Kak Diana atau tips yang itu ambil pendidikan awal kanak-kanak. Pernah ambil sijil lah. Kita kena belajar untuk distract. Biak memang suka main Biak memang suka main, yang suka bisin. Kalau biak bisin dan main tu bukan biak lah ya. Kan? Punya masih 12 tahun ke bawah, yang sifatnya macam ni. Lepasnya dah 7 tahun ke atas patutnya. 7 tahun kita dah start disiplin kan. Start untuk suruhnya semayang. Untuk dia mewajibkan untuk semayang. Kalau dapat seawal umur 3 tahun lagi kita dah biasakannya untuk nanda kita semayang ikut-ikut main-main. Walaupun yang bergerak lari-lari, dia ada sifatnya. Tak ada masalah. Jangan kita halang anak-anak kita untuk macam walaupun yang lari pusing-pusing di tawafnya kita. Tengah semayang tu di tawaf. Di tawaf kita pusing-pusing. Tangan muka kita dan sebagainya kan. Jadi ada caranya untuk semayang dalam keadaan macamnya. Sebab Nabi kita sendiri pun cucu Nabi dekik belakang palak tengah sujud kan. Apa yang dipelah Nabi? Tunggu je lah. Tunggunya pandai lari ke limpun baru diangkat. Subhanallah. Jadi subhanallah taklah kita tanda betapa Allah sayang kita. Allah hantar Nabi Muhammad yang sampai walaupun dah 1400 tahun tadi, kisah-kisah tentang Nabi Muhammad ada satu manusia sebenarnya manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah yang pernah dicatatkan semua apa yang dibuatnya, apa yang dilakukannya, macam ni rupa apa semua kan, kita dicatatkan. Kita tinggal nak belajar lagi sebenarnya, nak belajar macam ni apa yang berlaku, apa yang dilakukannya dalam keadaan-keadaan macam ni. Jadi dalam segenap lah benda dalam hidup kita sebenarnya nak dalam hidup kembalilah kepada Islam, kembali kepada Islam, belajar tentang Islam. Sebenarnya kami pun 2 kali 5 macam kita orang 2 kali 5 macam kita orang masih belajar. Terlalu banyak. Kita tu bukannya ahli Quran, bukannya ahli hadis kan. Bukan orang yang belajar dalam bidang agama yang memang tu. Kita tu pun kami mengajar hanya berasaskan silibus yang disediakan kami. Sebagai seorang guru lah. Sebagai seorang guru kan. Kita berdasarkan modul. Subhanallah. Jadi lepas tentang neraka pertama. Jadi kami pergi cepat. Sebab ini dah 9.44. Okay. Dah sejam dah berlalu. Neraka yang kedua disebutkan dalam Al-Quran dalam suratul Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah dalam ayat 9, 10 disebutkan situ. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah? Itu api yang sangat panas. Sangat panas. Hawiyah itu api yang sangat panas. Neraka Hawiyah api yang sangat panas. Jadi disebutkan situ Notok, sorry kami lupa nak sebut tadi kita patah balik tadi bila sebut pasal dingin tadi mungkin yalah secara sains ada pernah menjelaskan dari segi daya rasa kita bila mana benda yang dah terlalu panas ia akan terbalik jadi rasa terlalu sejuk. Jadi sebenarnya untuk penjelasan tentang api yang sejuk tadi ada juga lah. Bila dia rasa kita rasa terbalik. Dia rasa terbalik. Na'udzubillah. Tu yang bila kita tengok konsep sains yang ada dalam Al-Quran macam ni boleh bila dah terlalu panas tadi yang jadi terbalik jadi yang bersifat dah. Subhanallah. Jadi kan Allah
just kami fikir benda ya, jangan sebut tak. Jadi insyaAllah neraka yang kedua tadi, neraka Hawiyah disebut dalam surah Al-Qari'ah, api yang sangat panas. Jadi disebut tentang neraka tu untuk orang yang macam ni, orang yang memang kita ada buat amal baik dalam dunia tu, tapi terlalu sedikit berbanding dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sini tempat bagi orang macam tu yang akan kembali kepada neraka Hawiyah. Dia kata ada macam kami sebutkan tadi, ada sebesar zarah lah iman. Jadi selesai semua hukuman atas dosa-dosa tadi, maka ayat tadi lah insyaAllah. Tapi insyaAllah supaya kita minta kita tergolong memang selain pada kita tambah amal baik kita minta Allah atau Nabi Muhammad kita dapat bagi syafaat, dapat masuk syurga tanpa hisap. Supaya dikira lagi ya. Kita tadi dengan dengan rahmat Allah, dengan dengan rahmat Allah SWT, kita tadi dapat masuk syurga. Subhanallah. Jadi neraka yang diperuntukkan azab ada orang yang tinggal amalnya, dan mereka yang hidup selama di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Subhanallah. Macam kita tahu lah, masuk kami ke diri lah. Kita kadang-kadang tanpa kita sedari, kita bercampur-campur amalan kita antara kebaikan dan keburukan. Kita tahu benda yang asyik bagus, benda yang asyik tadi betul kata halal ke haram kata makanan tu. Masih was-was tapi kita sih tinggalkan. Kita makan juga. Jadi kadang-kadang bercampur-campur kan. Jadi benda-benda macam tu lah. Adakah kita was-was atau kita just cenderung kepada nafsu kita atau sedalah kandungan yang haram lah dalam makanannya tadi dan sebagainya, atau yalah kita buat yakin lah ada cop halal dia lah. So kita kat Malaysia tau, kita terlalu bergantung dengan cop halal. Tapi kalau macam setidaknya di Amerika Syarikat, di Eropah kan, setidaknya ada badan yang mengeluarkan produk-produk halal, macam ada cop halal yang untuk semua produk, setidaknya mewajibkan lah. Macam kita di Malaysia, kalau benda yang haram yang perlu diletakkan pada satu sudut. Dalam kita dalam supermarket lah, memang semua sudut yang haram pun lah, yang babi pun kotor tadi diletak dalam satu, macam arak apa semua pun dalam bukannya bercampur-campur dengan yang lain lah. Itu senario kita di Malaysia. Tapi memang ada, kena awak waspada juga. Kadang-kadang kita nanggap dalam tadi saya dah cop halal lah, saya dah cop halal apa-apa, tapi diletak je di luar. Jadi kita mesti tahu gula-gula tadi atau terutama gula-gula lah, gula batu kan, selalunya diletak kat depan, dekat cashier lah, tangga-tangga lah, tangga-tangga apa kontennya, atau yang lebih baik kalau ada cop halal tadi ya. Okey, jadi maksudnya tadi bercampur lah antara kebaikan dan keburukan. Termasuklah kadang-kadang dari segi urusan jual beli kita, termasuklah dari segi apa lagi Subhanallah, terlalu banyak contoh lah. Terlalu banyak contoh. Dari segi dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, bercampur-campur lah. Bercampur-campur antara baik dan buruk. Subhanallah. Kena berhati-hati. Silap-silap, kita tadi banyak lagi yang buruk daripada yang baik. Ringan jadi kita pun amalan kita. Jadi di situ diberikan contoh. Sebagai Muslim, kita kena jaga aurat kita. Bagi siapa patut peringatan. Bercampur lah maksudnya. Kita sepatutnya menjaga aurat kita. Menutup aurat kita daripada orang yang sepatutnya lihat. Untuk suami isteri, saya tak masalah. Untuk suami isteri, saya tak masalah tentang aurat. Tapi untuk yang bukan suami isteri, macam ni. Jadi kita kena jaga. Kalau laki-laki, atas pusat, bawah lutut. Saya boleh dipanggang oleh orang lain lah. Orang lain. Walaupun laki sama laki. Laki sama laki. Tapi untuk perempuan perlu belajar sikit lah. Ada batas-batasnya boleh dikongsikan, contoh dengan mak bapak ke diri, dengan adik-beradik masih diperbolehkan. Tapi bukannya ipar tadi yang ipar tadi pun perlu jaga je aurat. Kalau cakap ipar, abang ipar kan, kena jaga auratnya. Perempuan sama perempuan, insyaAllah ada boleh belajar tentang aurat tu. Kemudian bagi lelaki yang kata sutera, kita tadi bagi yang lelaki boleh pakai sutera dan emas. Okay. Jadi kena pesanlah kalau ada suami kita atau adik anak kita, adik siapa kan, atau keluarga kita kan,
masih guna kain sutera yang licin kan, yang khas untuk perempuan, dan emas juga pun khas untuk perempuan juga dipakai kan. Tapi laki boleh beli emas tapi jangan dipakai. Jangan dipakai. Kita boleh menabur dalam emas dan sebagainya kan, sebagai harta kita, tapi bukan untuk dipakai. Jadi subhanallah, uh, apa yang berlaku mungkin tu adalah untuk mengelakkan laki-laki tu, kita tu suka menunjuk kemewahan kita. Kadang-kadang bukannya sutera emas saja, kadang-kadang kereta besar, rumah besar nak tunjukkan, suka menunjuk-nunjuk orang lain. Padahal saya ada keperluan untuk benda untuk yang besar kan, kereta baru dan sebagainya. Jadi subhanallah, sebenarnya yang paling climax kepada menunjuk kepada kekayaan seseorang tu, yang pakai emas, gigi emas. Subhanallah. Untuk janganlah. Tapi kalau benda yang berlaku sebelum Islam, ya lain cerita lah. Tapi kalau memang nyalahi Islam, sepatutnya nyasik berlaku lah benda yang. Kemudian mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Memakan riba, subhanallah, fitnah hari tu. Kita kena tahu semua benda ada riba, semua benda ada interest. Jadi subhanallah, susah kita nak mengelak. Sebab lepas perang dunia pertama, so, kita kena tahu sejarah. Lepas perang dunia pertama, wang kertas diperkenalkan. Kita tahu bukan wang kertas lagi, yang dikenalkan e-wallet, online kredit ya ini. Jadi macam adakah dari segi keadilan siang kita dengar betapa mudahnya kerajaan akan datang si perlu pun macam ni orang Madah dia. Si perlu pun cetak duit lagi. Yang just tukar figure je dalam sistem. Tukar figure sistem untuk yang tadi. Subhanallah. Jadi cara kerajaan mengawal masyarakat kita dengar bila banyak rasuah dan sebagainya, jurang antara kaya dan miskin. Macam ni nak dengar indikator dalam masyarakat kita, berlaku ketidakadilan dalam masyarakat kita. Kita dengar duit RM1 ya. Duit RM1 ya. Macam kita kena tahu RM1 kita masih bernilai, tapi negara-negara yang maju, contohnya, atau negara yang besar macam Indonesia, negara jiran kita kan, RM1 kita sampai 25,000, 30,000 nilainya kan. Jadi nak dapat RM1 dah set dah nilai dah. Seribunya paling pun nak beli air pun RM3,000. RM3,000 nak beli setin air. Untuk Allah Alam lah, last kali pergi dah lama dah. Kita RM4,000 mungkin kan, untuk beli setin air. Jadi subhanallah, hari tu kita tengah dan negara maju bukannya Indonesia aja. Hong Kong, China sendiri, Korea pun duit jurang besar, duitnya terlalu besar, nilai duit tu tadi berbanding dengan macam kita Malaysia tu masih ada kemakmuran, kita masih terjaga lah. Tapi kita nangga kita RM10 berapa aja yang boleh beli kan. Kita akan nangga makin akan kenalkan dengan jumlah wang yang kita ada, makin sikit barang yang kita boleh peroleh. Tu fitnah lah yang berlaku. Sedangkan dulu kalau sistem yang adil, ini akan ada ukuran. Ada ukuran yang adil lah, ukuran yang adil. Yang ukuran dulu digunakan wang emas, wang dinar, wang gangsa, benda yang rare tu tadi, yang bukannya dapat diduplikat banyak-banyak, orang boleh bersetuju awal. Bersetuju awal lah. Subhanallah. Jadi tu lelah dah cerita pasal fitnah akhir zaman. Tok neraka Hawiyah, tok neraka yang selalu kita dengar, neraka Jahannam. Okay. Neraka Jahannam disebutkan dalam surah apa? Surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 43. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Jahannam tak disebutkan neraka. Itu benar-benar tempat yang telah dirancam kepada mereka, yakni pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jadi syaitan tak ada 3, pengikut-pengikut syaitan ada 3 tak. Yang pertama ucapan para dukun dan peramal. Sebenarnya kita boleh jumpa bomo. Jumlah yang gunakan jin dan terjadi sebagai intermediary untuk mengabulkan hajat, untuk memberitahu sini simpulan barang-barang yang hilang tadi kan, guna dukun dan sebagainya. Jadi untuk pengikut-pengikut syaitan sini pergi Jahannam, dengan Jahannam bukannya. Jadi keduanya peramal, supaya dengan tilik nasib betul bagus, kasih bagus, sial kasih sial dan sebagainya. Jadi
Orang-orang yang tukang mengamal tu pun sama je pengikut-pengikut syaitan. Sebabnya dapat info ya dari sini. Daripada pengikut-pengikut syaitan tadi lah. Daripada jin dan iblis syaitan tadi. Subhanallah. Kedua, tu orang yang tenggelam dengan hawa nafsu kita. Jadi, auzubillah. Kita minta jauh lah. Kita rasa makan, kita tak makan. Kita rasa tidur, nak buat apa-apa kita mau, ikut aja. Polah aja. Asal mau polah aja. Atau orang yang ikut hawa nafsu, yang ada ego yang besar, maka tempatnya neraka jahanam juga. Dan orang-orang yang memuja orang lain. Ya, tapi cuba kita nanggah hari tu bagaimana secara halal lah dibuat konsep idol lah, American Idol, Malaysian Idol. Sedangkan idol dia merujuk kepada berhala kan. Idol lah pujaan, orang dipuja, orang yang dipuja. Jadi subhanallah kita nanggah kita tu macam dihalalkan benda-benda tu. Itu sebenarnya itulah persediaan antara kedatangan Dajjal. Jadi yang mana kita kena fahami bahawa itu satu fitnah. Kita sih sepatutnya suka seseorang ya sampai tahap nang ikutlah apa orang untuk kelakar. Kita nanggah hari tu kan. Kita nanggah artis itu semua kita follow kan. Apa yang dikakar olehnya, apa yang berlaku, semua kita ikut. Sedangkan Nabi Muhammad yang contoh terbaik kita sih belajar pun apa yang dikata olehnya, apa yang diajar olehnya. Sedangkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi kita yang untuk semua untuk kebaikan kita. Subhanallah. Okey, jadi itu neraka jahanam, neraka yang paling yang dahsyat lah, yang dahsyat untuk orang yang memang pengikut syaitan tadi ya, yang suka yang terpedaya dengan syaitan tu tadi. Subhanallah. Yang kita minta kita jauh lah daripada neraka jahanam tu. Kemudian neraka jahim. Neraka jahim tu disebut dalam surah Asy-Syu'ara. Syu'ara ayat surah yang ke-26 ayat 91. Tu ditempatkan untuk orang siapa? Orang yang musyrik, yang syirik kepada Allah. Yang sampai hujung hayatnya sempat nak bertaubat atas syirik yang dilakukan. Atau kita yang Islam tu tadi, kita mensyirikkan Allah tanpa kita sedari. Sebab kita kena belajar apa perkara-perkara yang membatalkan Islam. Jangan sekali-kali keluar kat mulut kita kan. Benda yang tu, apatah lagi kalau perbuatan kita pergi ke gereja atau pergi tu sama-sama sembahyang. Kalau pergi just jadi just nak dakwah balik kepada kita nak mendekati ya lain cerita. Kita buat kunjungan hormat kan, kunjungan hormat ke gereja nak buat hubungan harmoni dengan tadi atau nak menyambung silaturahim kembali kan. Sebab macam untuk saudara baru banyak yang dipulaukan, yang jadi kita nak meraihkan kembali tu tadi jangan gaduh-gaduh lah. Jadi kita buat kunjungan hormat dan sebagainya. Ya lain cerita. Tapi bagi yang sampai penghujungnya mensyirikkan Allah, tu neraka jahim tu tempat bagi orang-orang yang Allah si beri hidayah tadi ya. Si beri hidayah yang terus kufur, yang terus menyembah yang lain walaupun tadi mesej Islam tu dah sampai kepada sidanya. Mesej untuk menyembah penciptanya yang sepatutnya disembah kan. Jadi si masuk dalam diri sidanya walaupun Allah berikan akal fikiran untuk berfikir. Jadi sidak tu akan dimasukkan bersama-sama apa yang sidanya sembah. Jadi kalau ada patung ke apa sebagainya sama-sama sekali masuk dalam neraka jahim tadi ya. Insya-Allah. Seterusnya neraka sakar. Subhanallah. Untuk yang kita sebagai orang Islam kena betul-betul jaga benda tu. Neraka sakar tu untuk siapa? Untuk orang yang munafik. Untuk lebih dahsyat lagi daripada orang musyrik. Dia berpura-pura sebagai orang Islam. Dia tahu apa yang Allah telah perintahkan tapi dia dustakan. Jadi disebutkan dalam surah Al-Mudassir ayat 26, 27 dan 42. Sebut Allah, aku akan memasukkannya ke dalamnya neraka sakar. Tahukah kamu apakah neraka sakar itu? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Ya Allah tanya 3 soalan dekat kita. Apakah neraka sakar? Dan apakah yang dimasukkan? 2 soalan. 2 soalan, apakah neraka sakar sendiri? Apakah yang akan datang? Jadi apa yang dimasukkan adalah orang-orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik tu yang bila berkelakar, yang berdusta. Bila yang berjanji, yang mungkar. Yang mungkiri janji. Bila dapat dipakai lah sumpah apa semua tadi nang orang munafik. Tu kita risau. Kadang-kadang masuk Islam tapi hatinya si ikhlas. Bila
hanya masuk Islam semata-mata kerana berkahwin tadi. Jadi masih kategori munafik lah. Melainkan yang tadi betul-betul ikhlas lah. Yang berusaha untuk belajar, yang mengenali hidayah, atau orang yang ikhlas. Orang yang beriman lah. Yang belajar untuk beriman. Tapi orang yang berpura-pura sampai ke hujungnya, kita minta Allah jauh. Kita minta jauh daripada orang munafik tu tadi. InsyaAllah. Topik munafik tu ada surah munafikun. Surah munafikun. Surah khas untuk orang munafik pun ada cerita. Daripada diceritakan daripada surah tu Baqarah lagi. Ada cerita pasal orang munafik. Ha? Uh, uh, ada surah khas juga untuk orang munafik dalam Al-Quran sendiri. Subhanallah. InsyaAllah kita boleh belajar kemudian lah. Ciri-ciri orang munafik. Jangan kita tergolong lah dalam golongan orang macam tu. Bila kelakar berdusta, bila janji mengkiri. Ada lagi sifat-sifat munafik. Kemudian neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir tu dalam suratul Mulk ayat 5, 10 dan 11. 3 kali diulang. Okay. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sebenarnya perutnya dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, api yang menyala-nyala. Neraka Sa'ir. Sa'ir tadi. Kemudian subhanallah. Okay. Jadi Datuk tadi disediakan untuk orang yang kafir terhadap hari akhirat, yang tidak percaya, juga orang yang senang bila mendapat ini dan marah ketika susah memperoleh rezeki. Jadi subhanallah di situ orang kafir tu kita dah sampaikan mesej Islam, tapi yang memilih untuk kufur, memilih kufur, bukan pencipta yang sepatutnya tadi disembah. Jadi Datuk yang diceritakan lah tentang neraka Sa'ir tadi yang menyala, api yang menyala-nyala. Jadi disebutkan dalam 3 ayat tu. Sebenarnya mungkin ada lagi ayat yang lain. Tapi tu contoh dalam malam tu lah. Kita dalam sedikit surah je. Surah Mudatsir. Surah Al-Mulk. Okay, subhanallah. Surah An-Nisa ayat 10. Surah Al-Mulk. Tu tadi yang kita nak dengar tadi. Surah Al-Mulk. 5, 10 dan 11. Jadi tentang api yang menyala Sa'ir tadi banyak disebutkanlah. Ada yang tu tadi memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu minta api yang buruk. Tengok orang tu supaya kena hati-hati ya. Kena hati-hati bila harta anak yatim. Orang sedekah zakat kan. Salah satu zakat yang tadi adalah untuk orang anak-anak yatim. Anak yatim perlu dibantulah sebab saya dah apa lagi yatim piatu. Punya yatim saya dah bapak, saya dah mak kerana meninggal bapak mak. Jadi di anak yatim lah. Yatim piatu nang dua-dua saya dah lagi lah patut dibantu kan. Jadi mungkin kita tadi menyampaikan bantuannya. Jadi kita lagi makan ambil komisen dekat siap. Subhanallah. Atau yang jadi haram bila kita makan atau jadi diancam tentang neraka tu tadi. Tapi subhanallah bila sebut pasal kufur tadi, kufur kafir tadi, maksudnya termasuklah kita tadi bila mana ada perintah Allah kita sengaja untuk melanggar Allah padahal jangan makan anak-anak yatim, kita makan anak-anak yatim. Jangan makan benda yang haram, kita makan benda haram. Kita kufur kepada semua yang Allah Ta'ala atau neraka Sa'ir menunggu orang-orang yang sengaja untuk melanggar tadi sengaja dan siap bertaubat. Auzubillah. Untuk tadi bila asyik pandai bersyukur juga, bila ada rezeki, bila susah tadi pun kita marahkan Allah juga. Kita marah Allah juga. Kena ya tadi kan. Jadi subhanallah itu pun sama juga neraka Sa'ir. Kemudian neraka Wa'il. Wa'il neraka yang disediakan untuk para pengusaha atau pedagang. Atau secara pendek adalah untuk kami ringkaskan untuk Punda Masa dan Kuala 10 dan subhanallah. Ya, neraka Wa'il tu disediakan untuk orang yang dalam berniaga tadi. Suka curang dalam timbangan, suka curang dalam ada muslihat, ada penipuan yang teruknya penipuan lah. Penipuan dalam berdagang tadi. Subhanallah. Jadi itu neraka Wa'il tu khas untuk subhanallah. Kalau kita tengok semua orang bekerja
Tapi subhanallah, mungkin teguran juga neraka wa'il tu juga bila kita tadi kita menyediakan perkhidmatan. Kita menyediakan perkhidmatan kan. Kita menyediakan perkhidmatan atau kita perkhidmat. Bila kita tadi mula dan sebagainya, wallahu alam termasuklah juga kita tadi atau menggunakan hak yang sepatutnya. Contohnya harta kerajaan, harta umum, harta wakaf dan sebagainya kan. Kita sampaikan, kita menggunakan salah guna dan sebagainya, termasuklah dalam curang tu ya. Curang dalam pekerjaan kita. Sebab kita digaji, sudah digaji kan, tapi kita menunaikan tanggungjawab. Sama juga lah dengan orang yang berniaga tu tadi, yang menipu lah, yang menipu lebih untung berlipat-lipat kali ganda dan sebagainya kan. Jadi si ikut yang disetujui, atau contohnya tadi kita dah setuju kualiti grade A tapi di grade C kan. Jadi benda-benda macam tu lah kita kena fahami. Jadi sebagai penutup untuk topik syurga dan neraka kita malam tu, kita nak kenal apakah seksaan yang ada dalam neraka. Jadi kalau disebutkan dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, perut dan punggung mereka. Subhanallah. Dahi kita, perut kita, punggung kita. Na'udzubillah. Dibakar. Ada yang menyerap, dibakar dalam keadaan menyerap. Punggung dengan keadaan terbaring. Dahi mereka dalam keadaan tak mengendah dahi ya, dalam menungkup lah. Perut kita maksudnya tadi memang dahi mungkin sujud. Dalam keadaan perut tadi memang terterap, punggung tadi memang membelakang. Jadi dalam neraka ya, posisinya sangat menghinakan lah. Sangat menghina. Kemudian dibelenggu dengan rantai. Subhanallah, kita bayangkan kan. Kalau fikir binatang macam lembu kan, kena ikat dengan tali. Kita tu tadi dalam neraka dirantai leher kita. Dirantai. Kemudian bukan sekadar dirantai aja, diheret lagi. Malaikat-malaikat tertarik ke dalamnya. Air yang dalam sangat panas. Ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar dalam api. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bila kita baca ayat tu, kita dapat bayangkan, kita akan terfikir, ya Allah, janganlah masukkan dalam contoh kan, kena hukum teruk macam tu, kena ikat, kena heret dalam air panas, kena bakar lagi kan, nak subhanallah, mun api ini lagi kita tahan, pagi api dekat neraka kelak. Pasal peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah neraka, kemudian tuangkanlah ke atasnya berasal daripada api yang sangat panas. Rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Disebut ke situ Allah mengejek-ngejek kita. Disebut dekat ujung tu tadi, bukan Allah sengaja nak mengejek. Allah limpahkan kembali kepada kita tentang kita sebelum tu tadi merasakan bahawa kat dunia tu kita rasa kita bagus dalam masyarakat, kita perkasa ada kedudukan dan sebagainya, tapi akhirnya masuklah api neraka juga. Sebab kita tadi riak, kita ujub, kita salah guna kuasa dan sebagainya kan. Jadi bila kita dihukum tadi, disebutkan tadi perkataan tu kepada kita. Peganglah dia, kemudian dia seret ke tengah-tengah neraka. Kita bayangkan kan, kalau api kat tepi, si berapa panas, yang paling panas pasti dekat tengah-tengah kan. Kemudian dituangkan air yang panas tadi. Kemudian air panas, kita kena tangan sikit dah, kita terus. Jadi nak apa kata lagi daripada kepala, dituangkan daripada kepala tadi. Subhanallah, panas kan. Kemudian disebutkan lagi dahsyatnya neraka tadi. Peganglah dia, belenggulah tangannya ke lehernya. Kan tangan kita di leher kan. Dibelenggu di leher, dirantai tadi. Kemudian masukkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Sa'ir tadi. Kemudian belitlah dia dengan rantai-rantai yang panjang 70 hasta. Bukan pendek Satu hasta, 70 hasta. Satu hasta tangan Satu hasta, 70 hasta. Subhanallah. Kami mesti nak membayangkan 70 hasta. Kalau badan kita berapa? Kalau badan kita 5 kaki 5, kami 5 kaki 6. 5 kaki 6. Satu hasta, satu kaki. Oh, hasta besar daripada kaki ya. Betul. Hasta besar dari kaki. 70 hasta, 35 kaki. 35 kaki. 5. Tinggi lah, dan tinggi. Maksudnya 6 panjang lah.
Ya tadi dibeli kepada kita 70 hasta. Allah Akbar. Okey. Memang dahsyatlah neraka tu. Seorang je rantai macam ya. Bukan rantai sikit aja. Rantai yang pun dah panjang. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian daripada api neraka. Pakaian kita daripada api. Alhamdulillah. Disiramkan air mendidih ke atas kepala-kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluh apa yang ada dalam perut mereka dan kulit-kulit mereka dan cambuk-cambuk. Sebenarnya cambuk-cambuk dari Mesir. Cambuk tu maksudnya cemeti ya. Cambuk ya. Nak pakai pukul macam binatang ke apa kita tengah menunggang. Untuk cambuk tu tadi daripada besi. Bukannya daripada apa? Daripada bentuk tali ya. Tali biasa, bukannya getah ke apa semua tu lah. Bukan cambuk getah betul. Dan besi ya, daripada besi. Sekali mereka keluar daripada neraka lantaran kesalahan mereka dikembalikan ke dalamnya. Bayangkan kita kelak memang akan cuba lari daripada ya, tapi akan ditikam kembali ke dalamnya. Kemudian kita dihina lagi dengan ucapan rasailah azab yang membakar ini. Subhanallah. Jadi subhanallah, setakat ya perkongsian kita tentang azab-azab okey, kami nak tutup share jadi terkeluar. Subhanallah. Jadi setakat lah kita dengar dahsyat neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang banyak melakukan dosa, orang yang musyrik kepada Allah, orang yang munafik. Kita takut kita tergolong orang munafik. Si ikhlas dalam amal kita, hanya berpura-pura sebagai seorang Islam, tapi sebenarnya banyak lagi kita si tahu dan si belajar dan sebagainya. Menunjukkan sini sebenarnya keikhlasan kita bila mana kita bersama dengan orang-orang yang kafir, orang yang belum lagi Islam, kita ikut je si perangai sidaknya kan, sama-sama minum, sama-sama si semayang, bila sepatutnya semayang kita si semayang. Sebab memang menjadi satu ujian yang besar untuk jaga solat sedikit pun dah jadi. Tapi andai kata dipermudahkan, insya-Allah dipermudahkan bagi siapa-siapa yang beriman, bagi siapa-siapa yang ada niat insya-Allah. Malah yang paling berat lah, amalan ibadah yang paling berat untuk kita melakukan adalah ajak orang lain kepada Islam. Untuk satu yang nak ajak diri sendiri pun, untuk beramal pun dah susah, apa lagi mengajak orang lain kan. Jadi andai kata kita tadi ada iman dalam hati kita, dan kita ada keikhlasan hati kita, betul-betul nak mendapat ridha Allah, Allah akan permudahkan semua yang kita nak lakukan. Macam Tuan Agus kita kan, orang mana dapatkan jelajah semua masjid. InsyaAllah bila hati kita ikhlas, InsyaAllah jauh macam ni pun akan kita berkira jadinya. So, kira minyak, kira apa semua kita akan start berkira. Yang tadi disebutkan tadi ada neraka jahanam, bukan neraka jahanam tadi lah. Orang yang berkira-kira tentang hartanya tadi. Subhanallah. Hartanya tadi pun akan dimasukkan dengan harta-hartanya. Na'udzubillah bizalik. Kita mohon jauh daripada Allah agar termasuklah dalam mana-mana tu tadi dan kalau dapat apa-apa dosa yang kita lakukan malam tu, kena ada niat. Mesti ada niat untuk taubat, mesti ada niat untuk usaha untuk jadi lebih baik. Walaupun niat ya kena pola dulu. Sama ada kita sempat atau si sempat, Allah bangunkan si kita esok hari untuk menunjukkan keikhlasan kita tadi, macam kita ceritakan sebelum tu yang minggu lepas yang Allah sebut tentang orang yang dah membunuh 100 orang tadi 100 orang dah dibunuh, 99 orang akhirnya bunuh 100 orang, tapi last oleh kerana taubat yang ikhlas, baru je nak keluar, nak pergi belajar dengan tadi belajar untuk bertaubat tadi kan, ya Allah takdirkan meninggal, dan malaikat-malaikat pun start berdebat kan, untuk masuk syurga kan masuk neraka tu. Mengikut tok bunuh 100 orang. Mungkin kita nak cari orang yang bunuh 2 orang kah, 3 orang, 4 orang pun susah kan.
Untuk bunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Adakah adakah layak untuk syurga? Tapi bagi Allah, bila mana taubat, jadi hanya Allah yang dah tahu hati seseorang kan, hati-hati seseorang ya. Dan hanya dengan rahmat Allah tadi, Allah muliakan Allah tu tadi, Allah boleh mengampunkan, maka Allah akan ampunkan. Tapi ialah untuk kita bukan semudah ya juga. Kita kena carilah apa, sama ada macam seorang sahabat Nabi ya, jadi walaupun banyak dosa tadi, tapi oleh kerana pernah keluar berjihad, berperang di jalan Allah, membela Islam, sama-sama membela Islam. Sedangkan Sayyidina Umar antara sahabat Nabi ya, empat yang jadi Khalifah Al-Rashidin, sahabat Nabi yang menjadi Umar Al-Khattab, yang mana orang penjahat, si patut disolatkan oleh Nabi dan sebagainya. Tapi Nabi pada akhirnya sebutkan bahawa hamba Allah yang tadi, sahabat yang tadi adalah ahli syurga. Jadi bila ditanya-tanya bahawa ada sahabat lain ada, benar, pernah keluar sama berperang dan Allah tadi telah takdirkannya masuk syurga. Sedangkan ada seorang sahabat lagi yang orang Madah tadi dari segi ialah memang selalu bersama Nabi dan ikut Nabi apa semua, tapi akhirnya meninggal dalam keadaan yang bunuh diri. Yang bunuh diri di tengah perang. Kerana niat awalnya tadi berperang pun hanya kerana nak menjaga kaumnya. Jadi nak menjaga kaumnya, maka Allah takdirkan meninggal dalam keadaan yang tadi, padahal semua orang sangkanya tadi ahli syurga. Sedangkan Nabi kiri yang tadi diilhamkan Allah beritahu bahawanya ahli neraka. Huzman. Jadi kan Allah sama-sama kita tambah ilmu. Semoga bila kita mengenali nama-nama neraka, hukuman yang ada, dan kita mengenali syurga sebelum tu, kita sama-sama beramal, jaga solat kita, jaga puasa kita. Ada syurga untuk orang yang berpuasa, ada syurga untuk orang yang syurga untuk orang yang banyak berpuasa, banyak solat, jaga solatnya. Ada syurga untuk orang yang dermawan, dan macam sebaliknya, kita tadi sebaliknya tadi ada juga neraka untuk orang-orang yang kufur kepada perintah Allah, ada neraka untuk orang yang munafik, ada neraka untuk orang yang khususlah untuk semuanya tadi yang munafik tadi. Subhanallah, semoga kita dijauhkan dalam golongan tu tadi. Jadi kalau ada apa-apa soalan, kami buka lah. Kalau ada yang nak soal sebelum kita tangguh majlis ilmu kita malam tu, insyaAllah. Ada apa-apa soalan, Zee? Kalau saya dah rasanya, okay. Kalau saya ada soalan lagi, kami minta izin lah untuk kita tangguh dulu majlis ilmu kita malam tu. Dan insyaAllah kita akan sambung dengan tajuk baru esok hari. Sebelah pagi ya. Kita buat sebelah pagi ya. Pukul 10. InsyaAllah. Dan itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul khas. Ada soalan ke? Dah nak tangguh? Okey, saya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul khas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.